الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين معا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, banyakkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya syukur kepadanya. Bila kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, ditambahkan nikmat dari Allah dari akhirat nanti, dunia dan ke akhirat. Wala in syakartum la azidannakum. Dan banyakkanlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa kepadanya. Karena ketakwaan inilah dapat kita mendamping diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, kita umat Islam hidup di atas dunia Allah SWT ini, kita mesti banyak syukur kepada Allah. Terima kasih yang Allah karuniakan kepada kita nikmat al-iman wal Islam. Kerana nikmat al-iman dapat kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita beramal dengan amal salah di atas dunia ini. Itulah sebagai miftah, anak kunci kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka tidak ada keimanan, tidak beramal dengan amal salah, mereka tak mampu, tak kuasa nak milik miftah, anak kunci daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita umat Islam kadang-kadang diuji oleh Allah SWT dengan ujian-ujian supaya Allah nak memperlihatkan kita kepada manusia lain. Apalagi kita sendiri mengatakan, adakah kita dapat sabar dengan ujian Allah SWT? Sama ada uji dengan perkara yang menyusahkan kita, ataupun adakah kita dapat syukur kepada Allah SWT bila ujian itu dapat menyenangkan kita? Maka dengan itu, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang Allah ujikan kepada kita di atas dunia ini supaya nak pilih manusia terbaik dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila diuji dengan perkara yang menyusahkan kita, ada setengah daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah tanya Nabi. Nah, kata qala muslimun, berkata Rasulullah di zaman Nabi, ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ada Allah fi ma nara min khair wa nahnu fil ju' wal jahl. Kok kami ni, nah dia tengok seteru-seteru Allah di kalangan orang kafir
kafir Yahudi pada ketika itu, kami nampak mereka dalam keadaan yang baik, khair, minal khair. Di segi perniagaan mereka berjaya, di segi harta mereka pun banyak, hidup mereka pun dapat mewah. Wa nahnu, tapi kami dalam keadaan fujur, dalam keadaan lapar, wajah dengan susah payah. Jadi perasaan orang Islam kadang-kadang dia tengok orang kafir. Sebab apakah terhawi kepada dia banyak harta, terhawi kepada dia tameng yang tinggi, kemauan hebat dia segala-galanya. Tapi kepada umat Islam yang duduk beribadat kepada Allah, siada malam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadat pada Allah sampai kaki, syukur kepada Allah dan ibadat kepada Allah, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab apakah Tuhan tidak beri kekayaan kepada mereka? Sebab apa kami hidup dalam keadaan lapar dan susah? Sebab itu Allah SWT buat satu ayat. Nazala ayat ini limatal muslimun. Sebab orang Islam kata berlaku kepada Nabi SAW. Lalu Allah SWT buat satu ayat, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau ya Muhammad dan juga sahabat-sahabat engkau ini, walaupun ayat khitab pada Nabi, la yaghurrannaka, tapi dikehendaki, ahli tafsir mengatakan dikehendaki pada sahabat-sahabat Nabi, pada umat Islam seluruhnya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau terpengaruh dengan taqallub, akan oleh taqallub, pengaruh akan dikau oleh taqallub, usaha ataupun kehidupan, cara hidup orang kafir, alladzina kafaru fil bilad, di segi kekayaan mereka, segi tijarah mereka, al-kasb, dan usaha-usaha yang mereka kerja. Karena orang kafir, kerja dia tidak tujuan lain hanya untuk dunia. Kerja dunia ni dunia. Orang Islam gaya dia tujuan dia lain. Kerja dunia ni di akhirat, untuk hari akhirat, tapi sementara waktu dia guna faedah di atas dunia ini. Tapi sebenarnya tujuan dia ialah hari akhirat. Sebab tu dalam kerja dia mesti kena jaga. Mana yang diredai oleh Allah SWT dia buat. Perkara yang ditegak, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau perhemalan, perhemalan haram, dia menjauhi diri dia perkara. Tapi kalau halal, dia mendekati, dia ambil, dia guna. Sebab hadaf dia, tujuan dia hari akhirat. Tapi orang kafir semua dia ambil. Ya pun dia ambil, biswah pun dia ambil, riba pun dia ambil, tipu pun dia ambil. Segala-gala harta yang kepada semua dia boleh dapat. Asalkan dapat kekayaan, kemewahan dia di atas dunia ini, asalkan dapat peringkat tertinggi di atas dunia ini, asalkan dia hidup senang di atas dunia ini, dia bunuh dan ambil segala-gala haram. Sebab tu mauqif pendirian Cudjir Nabi Islam ni, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sama sekali kamu terpengaruh tiru cara hidup orang kafir di atas dunia ini dalam negeri-negeri kamu. Salahnya Nabi lagi, jangan dulu tiru pokok Yahudi dalam kalau mau dia zalim manusia dalam repot, zalim manusia dalam riswah, zalim manusia dalam tipu manusia, negara persen tipu, persen yak persen kapal dia semua sana. Itu jangan tiru bangga-bangga orang kafir. Itu yang Allah SWT larang umat. Demikian juga umat Islam sekarang. Dan tengok orang terkaya di dunia ni, dan dunia sekarang ni bukan Islam. Orang paling kaya sekali orang Yahudi. Tapi perniagaan dia sana itu, dia tupai oleh perniagaan jalan bank, jalan rebo dan sebagainya, untuk nak zalim manusia. Itu cara dia. Waktu orang Islam tak ada tiru cara hidup mereka. Sebab
Sebab Allah SWT royak oleh kita kata mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Royak kata perkara dunia ini mata'un qalil, mata benda yang sedikit saja. Adakah kita nak tukar dengan nikmat 99 lagi di akhirat esok? Hanya satu nikmat atas dunia ini, mata'un qalil, benda sedikit saja. Mewah pun sementara waktu, senang pun sementara waktu, bukan lama. Sebab itulah ketika orang yang mati saat ditanya kepada dia, selama mana kamu? Qala kam labistum fil ardh, ada di sini. Berapa lama kamu hidup di atas dunia ini? Bilangan tahun ada di sini. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Dia jawab kata kami, akak jawab kata, qalu akak jawab mereka itu hak mati dah. Kata kami hidup sementara waktu satu hari atau setengah hari. Tak sampai satu hari, nak banding dengan hari akhirat asal sedikit saja masa hidup kat dunia ini. Wahai kata, fas'alil adil. Cuba tanya tengok orang ada bila para malaikat dan sebagainya. Bila hari kita hidup kat dunia, walaupun hidup sejuta tahun kat dunia, nak banding dengan akhirat kekal abadi ini apa ni tak? Sedikit saja hidup kat dunia. Wahai kata, qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maknanya kamu hidup hanya sementara waktu saja, sedikit masa saja di atas dunia ini. Tidak kamu hidup di dunia ini illa qalila, kecuali masa sedikit saja. Sekiranya kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Sebab itulah bila hidup yang sedikit masa di dunia ini, orang kafir walau dia senang hidup di dunia ini, thumma ma'wahu jahannam. Karena dia pula diletak tempat dia ke dalam neraka jahanam. Tempat hidup dia, tempat duduk dia ialah neraka jahanam. Kina kau ni dia neraka jahanam. Bukan duduk tempat senang. Macam orang Islam walau susah, walau payah dia sabar dalam keadaan susah dia. Walaupun tak ada makan sekalipun, dia tak jam ambil benar haram. Selama mana dia orang panggil boleh terima benar halal, kecuali darurat tak ada. Darurat pun tidak boleh mengaruhkan manusia. Diberi makan apa sekadar darurat, benar haram macam babi, daging babi ataupun bangkai diberi makan ketika dia darurat pada tu. Tapi tidak orang panggil melampaui batas orang lain. Tidak melampaui batas orang lain. Ayat katanya, cara hidup mungkin orang Islam ni tak boleh buat benar haram, walau susah secara mana pun duduk tak sabar. Sebab dia dekat miftahul jannah. Orang Islam ni dia ada kalimat syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beramal saleh, dia pegang miftahul jannah, pegang kunci syurga. Bila dia hidup cara hidup semacam kafir, pelucuk anak kunci syurga daripada diri dia. Maka sebab itulah Tuhan kata, orang kafir ni summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, dan sejahat-jahat tempat kembali dia, sejahat-jahat tempat duduk dia, sejahat tempat dia duduk di akhirat, itu neraka jahanam. Itu balasan orang kafir. Tetapi lakinnal ladzina taqaw rabbahum, tetapi bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, nak buat satu perkara ingat pada Allah. Adakah Tuhan subuh benar ni atau Tuhan lagi? Benar subuh dia buat, Tuhan lagi dia ingat. Orang duduk beringat diri dia daripada perkara yang ditegur oleh Allah SWT tersebut dalam perkara. Jaga sama diri dia. Orang berseni itu Tuhan kata, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang melakukan belah ni, kehidupan dia belah ni, bagi mereka itu ialah syurga daripada Allah SWT. Syurga. Tuhan beri pada dia yang berlari air di bawahnya, kekal di dalamnya. Ia akan hidup kekal di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai nuzulan min indillah, sebagai tempat sambut tetamu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai tetamu Allah, Tuhan sediakan tempat yang paling comel, paling molek pada dia. Lebih molek pada dunia ini tak apa kali ganda. Yang Tuhan sediakan bagi orang yang ingat diri dia, duduk di dalam garisan yang digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul abrar. Apa sahaja yang dia saat itu
kebaikan bagi orang yang baik. Allah sediakan bagi orang yang baik. Sebab itulah, kalau kita tengok manusia, sekarang ni, kalau tengok pada otak manusia, dia tengok kepada orang panggil mata benar dunia. Nampak orang Islam susah, nampak orang kafir ni senang hidupan dia. Hak tu orang panggil dia tengok dengan kacamata dunia. Tapi kalau orang tengok dengan kacamata akhirat, sebagai hamba Allah SWT, orang mukmin dah yang paling aman sekali. Nabi paling aman sekali, sahabat paling aman sekali, paling sejahtera sekali. Hidup di atas dunia ini adalah keadaan yang rasa cukup dengan rahmat nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT. Tidak bergelut. Itu sikap orang kafir. Sikap orang kafir yang terusah. Bila hidup susah dalam dunia ini terus susah. Tak tahu nak capai mana dia panggil hidup dalam keadaan susah baik. Tapi umat Islam itu sendiri susah, dia tak apa susah. Sahabat-sahabat Nabi banyak orang susah, tapi tak nampak susah cara hidup. Sebab dia rasa kenaan, rasa cukup. Kopi yang nasi dia Allah Taala pratana ke. Rasa cukup pada apa yang Tuhan beri pada mereka itu. Sebab itulah kita umat Islam kena ada mungkin betul-betul. Bila kita hidup mengikut cara yang diajar oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka mengikut cara Nabi, barulah kita berjaya dapat bantuan daripada Allah SWT. Hidup kita atas dunia ni, Tuhan membantu hidayah pada kita dia orang beriman yang tambah iman kita, tambah iman kita, dan juga kita boleh beramal taufik daripada kita boleh kita beribadah kepada Allah SWT dengan amal soleh, bahawa kita berjaya dunia dan juga akhirat. Bila kita hidup dalam keadaan yang mengikut jejak langkah yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka orang kafir tengok orang Islam bergerung walaupun miskin, walaupun orang Islam tak ada kapal habuk, tapi gerung. Sebab Tuhan mirkah kepada umat Islam, yang mana Nabi kita pernah bersabda kepada kita, "A'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Tuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu yang tidak beri kepada orang lain, umat Nabi, juga orang umat Nabi sebelum pada Nabi ahadun qabli sebelum pada Nabi, sebelum pada Nabi kita, sebelum Nabi Muhammad, Nabi sebelum pada. Salah satu daripadanya nusirtu birru'bi masirata syah. Yang Nabi kata nusirtu birru'bi, ditolong, dibantu. Nabi dibantu dengan perasaan takut. Oleh orang-orang kafir. Sepanjang masa, ulama mentafsirkan hadis ini sepanjang masa, masiratu syah. Ada sepanjang masa. Jadi orang kafir ni rasa tengok orang Islam dia gerung, takut. Tengok Nabi Muhammad dia takut, tengok umat Nabi dia takut, walaupun jumlah sedikit. Satu perbandingan di zaman Nabi SAW. Dalam peperangan Badar, umat Islam hanya 300 orang sedikit. Orang kafir 1000, 3 kali ganda. Umat Islam hanya tentera berkuda ni ada 2 orang. Orang kafir tentera berkuda ada 200 orang. 100 lawan 100. Kemudian umat Islam ada baju besi sekadar orang panggil 100 orang. Orang kafir pada zaman itu ada baju besi 700 orang. Lawan alat senjata dia penuh. Orang Islam tak ada alat senjata sikit. Tapi sebab orang kafir takut pada orang Islam itu, dengan sebab tetap motif dia hidup di bawah perintah Allah SWT dan patuh pada Rasulullah SAW, menyebabkan bantuan pertolongan nusrah daripada Allah SWT, pertolongan daripada Allah. Demikian juga dalam perang Uhud, walau nampak mula-mula orang Islam nak kalah, setelah mana mereka panggil langgar perintah Rasulullah SAW, turun daripada Jabal Rumah, Khalid bin Walid naik sebelah belakang dan sebagainya. Akhir sekali orang takut, kafir takut. Dalil yang takut, mereka rasa takut. Abu Sufyan rasa takut. Khalid bin Walid rasa takut sebab dia tak masuk Madinah.
Nah, supaya daripada Uhud kelak pada panggil Mekah. Tadi yang berani dia pernah masuk bunuh orang dari Madinah, milik Madinah. Kemudian dia takluk Madinah dan bunuh sahabat-sahabat Nabi yang ada lagi. Duduk guling untuk sebagai sakit kepada Yesus, tapi dia sebagai takut. Mari perasaan takut. Demikian itulah umat Islam bila dia berteguh, bila dia berpegang sungguh dengan ajaran Islam, dengan ikhlas kepada Allah SWT, mengikut sunnah Rasulullah SAW, kafir dia rasa takut. Pak tengoklah di dunia sekarang, orang Islam ramai tapi, nah dia takut. Di situ orang rasa takut, di sini rasa takut. Satu contoh yang mudah-mudah kita tengok sekali lagi. Brunei Darussalam. Brunei bukanlah negeri yang tertebih. Nah, sunnah Rasulullah SAW sampai pada orang panggil. Nah, tinggi dan sebagainya. Hanya orang panggil gitu, sikit ibadah banyak, tahu khurafat, bid'ah dan sebagainya. Tapi bila Brunei kepada dunia nak jaga hukum hudud. Brunei berani, negeri Melayu yang berani kepada dunia nak jaga hukum hudud. Siapa yang nak zina, dia akan gejar. Nah, dia akan pukul. Nah, bagi orang yang tidak pernah kahwin, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Nak pukul 100 orang siapa zina. Hukum dia, hukum hudud. Siapa curi nak kat tangan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Kemudian bagi orang yang bunuh nak kisas, bak dia kuasa lagi dia kajak dia sendiri nak jalan pun. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ya ayat walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Mana semua dia nak terlebih hukum hudud. Cara panggil hukum hudud di negara. Raja dia sendiri elok, tak ada masalah apa lah. Nah, bila raja dia elok, dia puasa nak jalan pun dia elok. Di Amerika, di juga orang panggil di England. Nah, mesti takut. Mari dia royak sebar pada manusia Brunei nak sebagai satu negara nak takhalluf belakang. Lalang nak kelek pada zaman 1400 tahun lebih. 1400 hampir. Mana nak kelek pada Yuka, pada dulu. Tak maju dah lagi Brunei. Nah, sebab orang panggil nak kelek pada bagi tempat sedia Brunei, bukan pada negeri apa, bukan tempat paling belakang kelek pula. Negeri yang mundur. Lala, takhalluf. Nah, negeri Brunei. Nah, pakar kata pada sampai pada negeri Islam sendiri pun ada yang kata pada. Waliyadillah. Nah, apa yang kau hukum Allah SWT? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Orang puasa dan jalan hukum Tuhan, dia tak jalan hukum Tuhan daripada orang fasik, kafir dan juga zalim. Nah, kecuali orang tak puasa tak ada. Orang puasa jalan hukum Tuhan, orang nak jalan hukum Tuhan dia menentang. Nah, itu termasuk lagi golongan yang kedua. Sebab tu orang yang kata orang kafir bila umat Islam dia boleh jalan hukum Islam. Apabila orang Islam dia tahu kata orang Islam berjalan hukum Islam, dia akan aman dan makmur negara dia. Sebab tu dia sekat sebanyak mungkin rasa bicara kalau dia puasa. Nah, sebab itulah ya bimbang takut bila Brunei sebagai Darussalam jalan hukum hudud yang boleh beki masyarakat dia. Nah, pada masyarakat yang ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang takut negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri jiran dengan dia nak ikut cara hidup orang Brunei. Waktu dia tahan. Jadi nak katanya sifat kafir ni dekat sama pada orang Islam. Mereka Yahudi. Sebab orang Yahudi dia tindak orang Islam, tak sewa Islam naik. Tak sewa Islam kita faham Quran, tak sewa Islam kita faham hadis, tak sewa Islam kita mengaji Quran dan hadis. Tujuan bimbang takut. Nah, orang Islam kembali kepada agama Allah SWT yang sebenar. Dia akan berlaku dalam kisah sampai seperti mana orang Yahudi pernah dihalau oleh Nabi kita Muhammad SAW di masa Madinah, di Quraisy dan Nabi, sebab mereka menyalahi perjanjian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebab itulah bila kita umat Islam boleh jalan cara hidup ikut Nabi SAW, kita berjaya. Tapi oleh kerana umat Islam sekali lagi boleh jadi tak sampai 10%.
jalan mengikut cara hidup Nabi kita Muhammad SAW. Banyak lagi manusia tak faham cara hidup Nabi. Banyak lagi manusia tak faham agama Islam. Hanya mengaku dia Islam, mengaku kata Islam saja, tak nak belajar, tak nak tahu hukum hakam dalam Islam, tak nak tahu cara hidup Nabi, tak nak tahu sunnah Rasulullah SAW. Sebab Islam paling tidak depan, tak dapat menguasai dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma yang hormati sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berurusannya banyak kepada kita. Supaya kita hidup di atas dunia Allah ini dengan diridai oleh Allah. Allah akan balas kepada kita syurga yang paling tinggi, paling mulia kepada kita. Sebab itu Nabi kita pesan kepada kita satu perkara, ya ayuhan nasi manusia, ittaqullah takut mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ajmilu fit talab. Comel, moleklah dan mudahlah kita nak cari rezeki dan sebagainya. Karena Nabi kita kata fa inna nafsan lan tamuta illa hatta tastawfiya rizqaha. Manusia tidak akan mati sehingga Tuhan menyempurnakan rezeki kepada dia. Tuhan habis rezeki kepada dia, barulah dia dapat mati. Wa in atta, wa in atta, walaupun benar terlambat sahabat dia, tapi no sabar dia, belum dia mati. Fattaqullah, takut oleh menguatkan Allah SWT, wa ajmilu fit talab. Kita pilih ambil hak malak. Dalam kita nak cari rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudhu ma halal, ambil benda halal. Sama dia pula wada'u ma harama, tinggal benda halal. Kita kena belajar mana halal, mana haram. Kalau benda halal kita ambil, benda haram kita tinggalkan. Supaya kita dapat dijayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita di bawah bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun 'ibadihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Usikum wa iyyakum bittaqullahi 'azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadir al-amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar